pihak berkuasa wilayah Iskandar Malaysia catat 13 bilion ringgit pelaburan. Program jamin kerja, insentif penggajian, memangkin penciptaan peluang pekerjaan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita wilayah, peka dan berwibawa. Hari ini Isnin 25 Julai, kami bawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Pahang mengisi paparan petang ini. Terus setia selama sejam bersama berita wilayah. Sebanyak 13 bilion ringgit pelaburan komited telah dicatatkan oleh pihak berkuasa wilayah Iskandar Malaysia IRDA setakat bulan Jun bagi tahun ini. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, 6 bilion ringgit daripadanya telah pun direalisasikan. Menerusi kenyataan, beliau berkata lebih 10 bilion ringgit bakal dijana oleh pelaburan asing di wilayah itu untuk pembangunan pusat data sekaligus memberikan lebih 6,000 peluang pekerjaan kepada keluarga Malaysia. Ini membuktikan pelabur asing semakin yakin untuk melabur di Malaysia. Dalam pada itu, IRDA turut merangka strategi pertanian moden dalam mengukuhkan agenda sekuriti makanan yang sejajar dengan agenda kerajaan melalui peruntukan rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12. IRDA juga sedang merangka draft Pelan Pembangunan Komprehensif Iskandar Malaysia 2022-2030. Ia bakal menjadikan wilayah itu sebagai salah satu tunjang utama menjana ekonomi negara berkonsepkan pembangunan mampan dan berdaya tahan. Program Jamin Kerja, Insentif Penggajian JKIP dapat memangkin penciptaan peluang pekerjaan dan pengambilan pekerja sepanjang tahun ini, termasuk di Expo Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang sedang berlangsung di WTC KL. Lanjutan program JKIP itu juga akan menumpukan kepada pengambilan pekerja dalam kategori mudah, terjejas seperti golongan orang kurang upaya OKU, wanita, individu yang hilang pekerjaan, pekerja dalam sektor pelancongan dan bekas banduan. Untuk mendapatkan perinciannya, kita terus ikuti lintas langsung bersama wartawan Ravin Samugam di WTC KL. Ravin? Ya Sahih, untuk program Jamin Kerja Insentif Pengajian JKIP juga, kerajaan sebelum ini melanjutkan tempohnya yang berakhir pada 30 Jun lalu kepada 31 Disember ini. Sehingga 18 Julai lalu, program JKIP dan Perkhidmatan Pekerjaan My Future Jobs membantu menyediakan jaminan pekerjaan lebih 100,000 individu khususnya kepada keluarga Malaysia di sini. Perkara itu dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selepas melancarkan Expo Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia sebentar tadi. Saudara, sebentar itu Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sarawanan turut memaklumkan berdasarkan statistik Perkeso bagi tempoh 1 Januari hingga 8 Julai lalu, 52,157 permohonan untuk program JKIP diterima dari 7,724 majikan. Bagi tempoh sama juga, Perkeso menempatkan 99,851 pekerja. Buat julung kalinya, Kementerian Sumber Manusia menerusi Perkeso menganjurkan Expo Kerjaya secara besar-besaran ini bagi dengan penglibatan 1,000 majikan yang menawarkan lebih 30,000 peluang pekerjaan kepada keluarga Malaysia. Expo yang berlangsung selama 5 hari sehingga 27 Julai ini menyediakan banyak peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor yang disasarkan kepada semua golongan pencari pekerja di negara ini. Saudara, saya juga difahamkan
pengunjung yang hadir turut berpeluang menikmati tawaran diskaun istimewa bagi saman oleh polis di Raja Malaysia. Diskaun ini akan dilaksanakan ataupun akan diberi bermula esok selama 2 hari sehingga Rabu ini. Maka semua rakyat Malaysia khususnya yang sedang mencari pekerjaan, ambil peluang ini, datang beramai-ramai dan buat permohonan, anda pasti akan menjamin akan mendapat peluang pekerjaan. Baiklah, saya itu sahaja yang saya dapat membawakan anda dari WTC KL. Kita kembali ke studio. Terima kasih, Ravin. Garis panduan baharu berkaitan kos terkini projek Perumahan Rakyat Termiskin PPRT bakal dilaksana Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Keperluan itu jelas timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1, Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad, bagi memastikan projek berkenaan dapat dimulakan tahun ini. Tidak ada kontraktor yang sanggup membina pada masa ini. Dan kita pihak KPLB sedang memperbincangkan dan kita membuat garis panduan yang baru untuk kita angkat dalam kabinet untuk bagi memastikan bahawa projek kita dapat dilaksanakan dalam bermula pada tahun ini juga. Susulan peningkatan kos pengeluaran bahan binaan dan kadar upah buruh, peruntukan untuk membina sebuah rumah PPRT telah meningkat kepada RM67,000 berbanding RM56,000 sebelum ini. Peranan komuniti rukun tetangga KRT dalam masyarakat perlu terus diperkasa dalam mengukuhkan perpaduan rakyat pelbagai kaum. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamad Sadiq menjelaskan semua anggota masyarakat perlu memainkan peranan agar fungsi KRT di kawasan masing-masing dapat dimanfaat sebaik mungkin. Ahli-ahli jawatan kuasa KRT ni bila komuniti buat pelantikan kepada fungsi KRT, ahli-ahli jawatan kuasanya itu perlu terdiri daripada pelbagai kaum. Kita ada letakkan kota. Jadi kita tak nak satu kaum saja yang pegang KRT, tapi kepelbagaian kaum, Melayu, Cina, India, semua mesti ada. Termasuklah di Sabah dan Sarawak kepada kaum-kaum yang lain. Menjelaskan perkara ini dalam sidang Dewan Rakyat, beliau turut menyarankan wakil-wakil rakyat untuk bekerjasama dengan KRT bagi melaksana pelbagai program dan membantu masyarakat tanpa sebarang agenda politik. Fokus negeri di bawah Bayu. 3 program baru dilancarkan bagi memastikan alam sekitar dan kebersihan taman-taman Sabah terjaga. Butirannya langsung bersama Anisia Daules di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Baik, Sahih. 3 program baru dilancarkan sempena sambutan Majlis Ulang Tahun Pewartaan Taman Tunku Abdul Rahman ke-48 bagi memastikan alam sekitar dan kebersihan di taman-taman Sabah sentiasa terjaga dan dipelihara. Program tersebut ialah pelancaran tapak selaman baharu iaitu Mamutik Shipwreck Dive Site, pelancaran Coral Adoption Program dengan menggunakan kaedah Coral Frame dan program Underwater Cleanup. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin berkata, program ini merupakan usaha Taman-Taman Sabah dalam melestarikan industri pelancongan dan perikanan negeri. Usaha sebagai agensi yang dipertanggungjawabkan, Taman-Taman Sabah kena berusaha walaupun mungkin dalam jangka masa panjang, tetapi itu semua adalah usaha kita untuk memastikan kita punya tumbuhan dan juga karang-karang di dasar laut dapat kita wariskan kepada generasi akan datang. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan ketiga-tiga program berkenaan dalam Majlis Sambutan Ulang Tahun Hari Pewartaan Tunku Abdul Rahman ke-48 di Pulau Manukan. Datuk Jafri berharap pelancaran program berkenaan dapat merancakkan dan menghidupkan kembali industri pelancongan Sabah yang sebelum ini terjejas ekoran pandemik COVID-19. Mamutik Shipwreck Dive Site merupakan sebuah kapal yang ditenggelamkan pada 17 November 2016 dengan kedalaman 20 meter di kawasan laut untuk dijadikan sebagai tapak selaman baharu di taman tersebut. SOP penyelaman di shipwreck itu hanya membenarkan 32 selaman sehari bersamaan 11,680 selaman setahun.
Bagi program Coral Adoption pula merupakan salah satu inisiatif dalam Hala 7 Sabah Maju Jaya 2021-2025 untuk menyokong pembangunan dan konservasi alam semula jadi Sabah. Dalam pada itu, Datuk Jafri mengingatkan semua lapisan masyarakat terutama para nelayan agar tidak menggunakan kaedah berbahaya dalam proses penangkapan ikan seperti penggunaan bom ikan yang bukan sahaja salah di sisi undang-undang malah boleh merosakkan hidupan marin. Kementerian Pembangunan Perindustrian akan memastikan usahawan kecil di Sabah dibantu menerusi pelbagai program dan bantuan yang disediakan kerajaan bagi meningkatkan prestasi usahawan tempatan sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Sehubungan itu, usahawan kecil di negeri ini disaran mendaftar dengan Persatuan Usahawan dan juga pihak kementerian bagi memudahkan penyaluran bantuan berkaitan. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Tamin Zainal, pihak kementerian menyediakan peruntukan besar setiap tahun bagi program pembangunan keusahawanan di negeri ini. Dengan adanya persatuan dan berdaftar dengan kementerian adalah salah satu langkah yang mempercepatkan bantuan-bantuan itu didapati dan sudah tentu dengan adanya bantuan-bantuan yang ada daripada persatuan dan daripada kementerian, dia boleh membantu untuk meningkatkan lagi prestasi usahawan-usahawan tempatan ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Makan Malam dan Anugerah Usahawan Dewan Perniagaan Usahawan Sabah di Kota Kinabalu. Majlis anugerah ini bagi mengiktiraf kejayaan usahawan tempatan selain menggalakkan mereka untuk terus mengecapi kejayaan pada masa akan datang. Kepada usahawan-usahawan yang baru mau berkecimpung, saya rasa diorang harus join kita di Dewan Perniagaan Usahawan Sabah kerana kemenangan di dalam Dewan Perniagaan Usahawan Sabah ini adalah kita menyebarkan maklumat tentang especially bantuan, pinjaman atau apa saja peluang perniagaan untuk semua ahli-ahli kita. 5 kategori anugerah disampaikan kepada usahawan dalam majlis ini iaitu Anugerah Usahawan Muda, Anugerah Usahawan Wanita dan Lelaki, Anugerah Usahawan Versatile dan Anugerah Usahawan Cemerlang. Operasi Bersepadu Khazanah OBK Sabah yang dilancarkan selama sebulan bermula 16 Jun lepas berjaya menyelesaikan 53 kes penyeludupan khazanah negeri ini membabitkan nilai rampasan berjumlah 10.6 juta ringgit. Turut ditahan 108 individu dan kompaun berjumlah 76,000 dikeluarkan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Seri Hazzani Ghazali berkata, OBK tertumpu di 13 kawasan sasaran meliputi keseluruhan daratan dan perairan Sabah. Operasi dijayakan 216 anggota melibatkan Polis Diraja Malaysia, Jabatan Perhutanan Sabah, Jabatan Perikanan, Jabatan Hidupan Liar, Taman-Taman Sabah dan Worldwide Fund for Nature. OBK Sabah ni fokus kepada keseluruhannya khazanah negara yang lain seperti marine biologi, pencerobohan hutan, penerokaan tanah dan sebagainya secara haram. Dan insya-Allah benda ni kita akan kembangkan ke peringkat pusat bila mana Wildlife Crime Bureau ditubuhkan nanti. Datuk Seri Hazzani berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penutupan OP Bersepadu Khazanah Sabah di Kundasang. Tegas beliau, pihaknya memandang serius aktiviti penyeludupan khazanah kerana ia memberi ancaman kepada ekonomi negara. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM terus mendapat sambutan positif penduduk Sabah. Di Sandakan, hampir 2,000 masyarakat mengunjungi PJKM di pasaraya terpilih di daerah itu yang berlangsung selama 2 hari hingga semalam. Ketika ditemui, mereka menyifatkan program itu tepat pada masanya dengan situasi semasa yang berdepan kenaikan harga barangan dan berharap program seumpama akan diteruskan. Dapat membantu mengurangkanlah perbelanjaan sedikit. Orang bilang target untuk setiap bulan perbelanjaan bulanan tu boleh dijimatkanlah. Kebaikan penjualan keluarga Malaysia ni untuk pengguna, dia punya barang-barang semuanya mampu miliklah.
sama. Dia punya barang-barang kebanyakannya dia kasih half price. Untuk yang kadang ada orang berjual borong. Jadi boleh ambil yang harga murah sedikit daripada harga asal. Dapat membantu golongan sasar ni kan sebab dia murah. Jadi saya harap macam dalam sebulan tu bolehlah buat 2 kali sebab di Sandakan ni banyak golongan bawah B40 begitu. Jadi dapat membantu golongan yang kurang mampu. Program seperti ini baguslah untuk masyarakat, boleh meringankan beban orang yang tidak mampulah. Program seperti ini harus diteruskanlah. Kalau boleh lebih keraplah sebab dia banyak kebaikan kepada semua masyarakat. Orang ramai boleh merujuk jadual penganjuran PJKM di negeri ini melalui laman Facebook Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Negeri Sabah. Seorang lelaki maut manakala seorang lagi parah apabila kenderaan jenis pacuan 4 roda yang dinaiki terbabas sendiri di Jalan Kimanis, Kampung Ulu Sawatan, Papar tengah malam tadi. Bangsa yang maut dikenali sebagai Ali Alawi, 31 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketika dihubungi RTM, penolong pengarah bahagian operasi negeri Misran Bisara berkata mangsa yang parah dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Katanya seramai 6 anggota dan sebuah jentera FRT dari Balai Bomba dan Penyelamat Kimanis dikerah ke lokasi kejadian sejauh 17 km sejurus menerima panggilan kecemasan pada 12.22 tengah malam. Operasi ditamatkan pada 2.13 pagi setelah dipastikan tiada kemerbahayaan lain di lokasi. Baik, paparan berita tadi mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Sahih, silakan. Terima kasih, Ann. Seterusnya, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa di seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Rashdam Amirul Ashraf Roslan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada imej satelit terkini. Dapat diperhatikan ketika ini terdapat pembentukan kelompok awan hujan di kebanyakan kawasan-kawasan di Malaysia yang mana keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi dan hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman Semenanjung, bahagian Timur Pahang dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian melibatkan hampir ke semua bahagian di sana. Yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini juga boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, tiada amaran angin kencang dan laut bergelora dikeluarkan oleh jabatan kami buat masa ini. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.
Baik, kita ke Bumi Kenyalang. Fokus berita dari Sarawak hari ini ialah penyediaan kursus kemahiran kepada golongan lepasan sekolah. Perincian lanjut bersama Buma Win. Silakan Buma. Ya Sahih, terima kasih. Kolej Komuniti Mas Gading komited untuk menyediakan kursus-kursus kemahiran kepada komuniti setempat, terutamanya golongan lepasan sekolah, agar mereka mendapat peluang melanjutkan pengajian ke tahap lebih tinggi. Menurut pengarah Kolej Komuniti Mas Gading, Shirley Phillips, pihaknya kini memberi fokus terhadap promosi pelbagai kursus-kursus kemahiran di peringkat sijil, terutamanya bidang agroteknologi dan teknologi maklumat kepada golongan lepasan sekolah menengah. Jelas Shirley, kini pihaknya giat melaksanakan aktiviti promosi bagi memberi penerangan kepada komuniti setempat berkaitan peluang melanjutkan pengajian menerusi kursus yang disediakan selain kursus jangka masa pendek yang dapat membantu peserta menjana atau meningkatkan pendapatan. Beliau menambah sejak memasuki fasa endemik, Kolej Komuniti Mas Gading juga lebih aktif menjalankan kursus secara fizikal yang merupakan kaedah pembelajaran lebih berkesan berbanding dengan pembelajaran secara dalam talian. Sebab bila kita dalam tempoh pandemik, tempoh hari, kita hanya dapat melaksanakan kursus secara online. Dan bila dia secara online, ada beberapa kesulitan, contohnya talian internet dan sebagainya. Jadi bila kita memasuki fasa endemik, kami dapat melaksanakan kursus itu secara bersemuka dan mereka dapat datang ke Kolej Komuniti Mas Gading dan untuk mempelajari dengan lebih mendalam lagi. Selain itu, Kolej Komuniti Mas Gading turut menawarkan bantuan kewangan kolej komuniti berbentuk beasiswa kepada golongan B40 yang layak. Shirley Phillips berkata demikian selepas mengetuai rombongan daripada Kolej Komuniti Mas Gading dalam kunjungan hormat terhadap pengarah penyiaran negeri Nasrul Hakim Muhammad Noh di pejabatnya hari ini. Perjumpaan tersebut adalah bertujuan mengeratkan jalinan kerjasama antara Kolej Komuniti Mas Gading dan RTM Sarawak, terutamanya dalam menyebarkan maklumat berkaitan peluang-peluang pendidikan kemahiran kepada masyarakat setempat. Turut hadir dalam perjumpaan tersebut, penolong Ketua Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak, Meryl Chungat. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti melalui Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS pada siri ketiga Karnival Kerjaya Wanita Sarawak di Betong telah memperkenalkan satu inisiatif bantuan perniagaan baharu iaitu Bantuan Mikro Ketua Isi Rumah Wanita. Bantuan tunai RM500 itu untuk penerima yang terdiri daripada golongan Ketua Isi Rumah Wanita atau Ibu Tunggal. Penolong Pengarah JWKS Ahmad Ilyasin Azman memberitahu bantuan tersebut bertujuan mengupayakan wanita Sarawak, terutamanya golongan ketua isi rumah atau ibu tunggal dalam mewujudkan peluang menjana pendapatan sendiri. Kerajaan juga menyasarkan bantuan tersebut akan meningkatkan taraf hidup golongan sasar agar mampu berdikari dalam mengharmonikan kehidupan berkeluarga. Untuk wanita yang layak menerima bantuan mikro kali ini adalah wanita yang berpendapatan di antara 2,500 sehingga 5,000. Sebab antara golongan ini adalah mereka yang kurang mendapat bantuan yang berpendapatan sederhana. Antara syarat bagi permohonan termasuklah pemegang kad pengenalan berstatus K atau isteri kepada pemegang kad pengenalan berstatus K, wanita Sarawak berumur 18 tahun dan ke atas serta ibu tunggal atau ketua isi rumah wanita. Ahmad Ilyasin ditemui RTM pada Karnival Kerja Wanita Sarawak di Betong. Karnival selama 2 hari yang berakhir semalam memberi pendedahan serta maklumat berhubung peluang pekerjaan kepada wanita dalam sektor ekonomi formal. Program turut memfokus pada pelibatan wanita dalam keusahawanan melalui penyediaan kaunter konsultasi dan pelesenan atau pendaftaran syarikat perniagaan. Program melibatkan penyertaan 12 jabatan serta agensi kerajaan. Penerbitan buku panduan solat pesakit oleh Jabatan Mufti Sarawak akan menjadi panduan dan kemudahan kepada kaki tangan hospital dalam membimbing pesakit menjalani ibadah solat. Mufti Negeri Sarawak Datuk Kipli Yassin memberitahu buku panduan tersebut bertujuan membantu pesakit untuk melaksana kewajipan solat dalam apa jua keadaan. Ujar Datuk Kipli, maklumat yang terdapat dalam buku panduan itu disediakan secara ringkas dan berinformasi selain dilengkapkan dengan gambar bagi memudahkan pesakit memahami tata cara solat. Beliau menjelaskan pihak Jabatan Mufti Sarawak dan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak sentiasa bekerjasama dalam pelbagai sudut termasuk perubatan terutama yang membabitkan pesakit beragama Islam.
Tambahnya, usaha berkenaan sebagai pemangkin untuk meningkatkan perkhidmatan di hospital dan berharap lebih banyak pihak akan tampil membantu menghulurkan sumbangan seumpama itu. Dato' Kipli berkata demikian pada Majlis Penangguhan Daurah Tikiyah Panduan Solat Pesakit Negeri Sarawak di Hospital Umum Sarawak, Kuching. Baik, bersempena sambutan Hari Sarawak 2022, Persatuan Bisayak Sarawak Cawangan Bintulu tampil menganjurkan kempen derma darah. Pengerusinya, Tony Maduk menjelaskan ia merupakan kali pertama persatuan tersebut menganjurkan aktiviti menderma darah dengan menyasarkan penyertaan dalam kalangan ahli persatuan dan orang awam. Ternyata program tersebut mendapat sambutan menggalakkan dengan jumlah sasaran 100 penderma tampil menderma darah. Program ini adalah satu untuk membantu pihak tabung darah Hospital Bintulu. Kedua merupakan satu program tahunan. Ketiga untuk kita membawa kepada masyarakat umum sebagai satu cara untuk menjaga kesihatan kita untuk sepanjang masa. Program tersebut turut mendapat sokongan pihak swasta dengan menyediakan sumbangan 80 bungkusan beras untuk diberikan kepada penderma terlibat. Orang pihak HOD memang pentingkan charity lah. Sebab itu kita dapat profit daripada consumer. Maksudnya yang tu profit daripada sosial kan, kita kena kembalikan sikit pergi sosial. Sementara itu, menurut Pegawai Perubatan Hospital Bintulu, Dr. Priscilla Kali Salvan, melalui aktiviti menderma darah, orang ramai secara tidak langsung dapat melakukan saringan dan pemeriksaan kesihatan. Justru kerjasama pelbagai pihak seperti Persatuan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan menganjurkan kempen seumpama ini dapat meningkatkan bekalan darah Hospital Bintulu. Sekarang kita harap agar dapat lebih banyak organizer lah untuk organize kempen macam ni. So kita dapat lebih promosikan kempen macam ni so orang ramai dapat datang derma. Manakala penderma ditemui mengakui mereka kembali menderma setelah 2 tahun tertangguh ekoran pandemik COVID-19, malah ada yang pertama kali menderma darah. Jadi terbuka hati mau derma deh. Terbuka hati mau derma. Ini kali pertama? First time. Sebab orang lain pun perlukan darah, macam ada aksiden kah. Jadi kami itu ada kemampuan, ada sihat tu. Jadi kami menderma lah. Sebagai seorang rakyat, kita tak ada banyak sangat sumbangan yang kita boleh lakukan. Jadi dengan menderma darah ni salah satu cara kita boleh membantu orang lain lah. Sungai Kemenar di Pekan Sebauh Bintulu kembali berkocak dan dimeriahkan dengan deruman enjin 94 bot laju yang menyertai Lumba Bot Laju Terbuka Sebauh 2022. 2 tahun tidak dijalankan ekoran pandemik COVID-19, tahun ini Kelab Sukan Bot Laju Power Booster Kemenar kembali menganjurkan pada Sabtu dan Ahad di Pekan Sebauh. Menurut Jawatankuasa Teknikal dan Marshal Perlumbaan itu, Siti Nurhawa Zulkifli, penyertaan melibatkan pasukan bot laju dari Sarawak kecuali dari Limbang dan Lawas. Ada 5 kategori yang dipertandingkan, 30 horsepower, 2 piston, 30 horsepower, 3 piston, and then 50 horsepower below, 18 horsepower tunnel, 18 horsepower longboard. Ada 5 kategori. Untuk 5 kategori ada 94 bot yang menyertai lah, yang terdiri daripada yang datang daripada kawasan Sarawak. Penganjuran pertandingan tersebut mendapat kerjasama sepenuhnya Pejabat Daerah Sebauh, Pejabat Residen Bahagian Bintulu dan Lembaga Kemajuan Bintulu. Ia di samping melibatkan pasukan keselamatan seperti pasukan Polis Marin Bintulu, pasukan bomba dan penyelamat Bintulu, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Bintulu serta Lembaga Sungai-Sungai Sarawak Bintulu. Sementara itu, bagi pengerusi Kelab Sukan Bot Laju Power Booster Kemenar, penghulu Nyipa Tingang, penganjuran pertandingan tersebut mendapat sambutan memberangsangkan daripada penduduk di Sebauh yang jelas membajiri tebingan Sungai Kemenar. Ya, banyak-banyak. Yang saya tahu banyak lagi. Brunei pun belum lagi masuk. Kementerian pun belum masuk lagi. Hadir menyaksikan perlombaan tersebut, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Dato' Seri Dr. Steven Rundi Utom yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kemenar yang turut menyampaikan hadiah bagi acara yang dipertandingkan.
Seramai 22 orang pendatang asing tanpa izin parti diusir dalam satu operasi benteng yang dilaksanakan di kawasan Brigade Ketiga Infanteri Malaysia semalam di dua lokasi berasingan. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division dalam satu kenyataan memaklumkan kesemua parti terdiri daripada 14 lelaki dan 8 wanita warga negara asing berusia lingkungan 17 hingga 43 tahun dan tidak memiliki dokumen rentas sempadan yang sah. Rondaan anggota pada pukul 9 pagi di sektor Pos Sarikin menemukan 7 lelaki dan seorang wanita dalam keadaan mencurigakan. Mereka ditemui di lokasi Kampung Gumbang kira-kira 400 meter dari arah sempadan Malaysia-Indonesia yang bertujuan memasuki negara ini melalui laluan yang tidak sah. Sementara itu, kira-kira pukul 9.15 malam di Kampung Stas pula, sekitar 100 meter dari arah sempadan Malaysia-Indonesia, 7 lelaki bersama 7 wanita turut ditahan kerana memasuki negara melalui jalan yang tidak sah. Pemeriksaan mendapati tiada barangan terlarang ditemui selain pakaian dan barangan peribadi serta wang tunai mata wang Indonesia berjumlah RM5,661 bersama 14 unit telefon bimbit dengan nilai keseluruhan barangan dianggarkan RM16,462. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma. Seterusnya kita ke negeri Pahang. Pulau Tioman perluas produk pelancongan dengan memperkenalkan lokasi aktiviti pendakian dan meredah hutan. Perinciannya bersama Atira Haswah. Asas ilmu pengurusan kewangan perlu dimiliki oleh setiap individu bagi mengelak dihimpit masalah kewangan sekaligus dapat membantu mengawal perbelanjaan harian meskipun berlaku kenaikan harga barang ekoran fenomena inflasi. Menurut Ketua Cawangan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK Pahang, Saidi Yaakob, segelintir ketua isi rumah masih gagal membuat perbelanjaan secara bulanan yang membawa kepada pelbagai masalah termasuk beban hutang. Sehubungan itu, beliau menyarankan 10% daripada pendapatan bulanan disimpan bagi kegunaan untuk masa depan dan pada waktu kecemasan. Senaraikan perbelanjaan harian dengan melakukan bajet dan patuh pada bajet yang telah ditetapkan. Sekarang memang masa yang cukup penting. Kena buat bajet, tengok balik apa keperluan, apa kehendak, kena sesuaikan. Elakkan perbaziran. Kuasa membeli adalah di tangan kita, di tangan pengguna. Jadi kita tengok mana satu keperluan. Benda yang perlu kena. Makanan, ubat-ubatan yang tu kena. Beliau berkata demikian ketika dihubungi menerusi slot zon persona di konti utama Pahang FM. Seramai 221 penerima staf Akademi Universiti Malaysia Pahang UMP yang mengharumkan nama universiti berkenaan dalam bidang penyelidikan, penulisan dan pengajaran diraikan dalam Majlis Anugerah Cendekia Bitara. Anugerah edisi ke-8 itu turut mempertaruhkan 9 kategori yang dipertandingkan, antaranya penerbitan jurnal, geran antarabangsa, geran industri dan harta intelek yang dikomersial. Menjana pendapatan sebanyak RM50,958. Menurut Naib Chancellor UMP, Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin, penganjuran program tersebut adalah sebagai pengiktirafan kepada penyelidik yang telah menyumbangkan kecemerlangan kepada universiti, seterusnya kepada negara. Dengan ini kita akan dapat meningkatkan kita punya pendapatan. Di selain itu, dia juga akan mendapatkan taraf kita sebagai satu universiti yang akan kita katakan sebagai satu pengiktirafan dari segi penghasilan produk tadi yang bukan hanya dilakukan penyelidikan untuk tujuan bagi untuk memastikan penerbitan, tetapi juga kita dapat menghasilkan produk untuk digunakan oleh masyarakat umum. Antara yang diraikan adalah Profesor Dr. Muhammad Faizal Jamlus yang merangkul 4 anugerah bagi kategori penerbitan jurnal, geran antarabangsa, geran industri dan sanjungan penerbitan jurnal pada ACB. Saya bersyukur Alhamdulillah kerana diberi peluang untuk mendapat award ni ya. Yang saya harap ianya boleh menimbulkan sedikit inspirasi more or less kepada kita punya lecturer, especially lecturer yang masih muda lah ataupun kita panggil young lecturer lah.
Hadir sama pengurusi Lembaga Pengarah UMP Tan Sri Datuk Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman dan pengurusan tertinggi UMP. Pulau Tioman kini tidak hanya memberi peluang kepada pengunjung untuk melakukan aktiviti air dan dasar laut, malah akan dijadikan antara lokasi utama bagi aktiviti pendakian dan meredah hutan. Gunung Nenek Semukut, Gunung Seperuk dan Gunung Sipucung di Kampung Mukut, Pulau Tioman bakal berada dalam senarai pilihan utama penggemar aktiviti berkenaan. Pengarah Besar Lembaga Pembangunan Tioman TDA, Dato' Idrus Yahya berkata, program Hiking in Tioman HIT yang akan diadakan pada 26 hingga 28 Ogos depan akan membantu dalam menambah lokasi pelancongan di Pulau Peranginan itu. Buat masa sekarang ni, apabila disebut dengan Pulau Tioman, kebanyakan mereka akan pergi aktiviti di air ataupun snorkeling dan juga di dasar laut ataupun diving. Sebenarnya Tioman banyak produk-produk yang berasaskan hutan dan juga aktiviti di daratan seperti hiking, rock climbing, mencari reptilisia dan juga pelbagai jenis binatang seperti T-Rex. HIT akan dilaksana dengan kerjasama Kelab Perkhemahan Pendakian dan Pengembaraan Pahang Kecat Club. Dalam tempoh setahun ini, KCAT akan bekerjasama dekat dengan Tioman Development Authority untuk beri pendedahan kepada warga setempat, khususnya belia, sebagai persediaan macam mana mereka nak menerima kedatangan pelancong dan persediaan dari sudut perlesenan, iaitu untuk membawa pelancong mendaki di hutan mesti ada lesen sebagai pemandu pelancong alam semula jadi. Dan sebagai pengisian program itu nanti, KCAT Club bertanggungjawab menghimpunkan wakil-wakil kumpulan pendaki bagi kerja-kerja pembersihan trek laluan dan penandaan kawasan di Gunung Nenek Semungkut. Antara lokasi lain yang boleh dikunjungi di Kampung Mungkut ialah air terjun Asah, Kolam Puteri dan Kolam Temu Jodoh selain melakukan aktiviti snorkeling, scuba diving dan rock climbing. Laporan tadi mengakhiri berita setempat dari negeri Pahang. Kita kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Terima kasih Atira. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Kelantan memohon kerjasama masyarakat bagi melaporkan jenayah rasuah, lebih-lebih lagi melibatkan jenayah rentas sempadan. Pengarah SPRM Negeri Kelantan, Ketua Penolong Kanan Pesuruhjaya KPKPI, Rosli Hussein berkata perkara itu penting agar pihaknya dapat mengambil tindakan sewajarnya dalam membantras jenayah tersebut. Kami mengambil tindakan dan sejarah tindakan kami ambil itu memang ada. Kan kami sekiranya ada pihak-pihak penyeludup atau merasuah pihak penguatkuasa, kita mengalu-alukan, kita mahu kerjasama daripada penguatkuasa untuk melaporkan kepada pihak SPRM. Sebab itu saya sebut dalam membantras rasuah ini yang sangat penting ialah, yang sangat utama, yang sangat kita harapkan ialah kerjasama daripada semua pihak. Tambah beliau, masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan kes rasuah. Ini kerana pihak SPRM sentiasa memastikan kerahsiaan maklumat dan pemberi maklumat dilindungi mengikut Seksyen 65 Akta SPRM 2009 dan Akta Perlindungan Maklumat 2010. RM472.78 juta bebanan hutang Kerajaan Terengganu berjaya dikurangkan dari tempoh 2019 hingga Jun lalu. Kesemua bayaran tersebut dijelaskan secara berperingkat menerusi potongan wang tunai petroleum dalam tempoh 2 tahun. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, baki pinjaman dengan Kerajaan Persekutuan yang masih belum dijelaskan adalah RM267.09 juta. Tanggungjawab bagi kerajaan negeri dan negeri-negeri lain juga ialah setiap tahun ada jumlah yang perlu dibayar. Dia bukan hutang yang perlu bayar seketul tu kan. Jadi untuk kerajaan negeri Terengganu buat masa ini, oleh kerana bilangan jumlah yang tinggal tu 270 lebih je, kita tidak mensasarkan, kita nak ianya perlu diselesaikan dalam waktu yang terdekat. Kalau setiap tahun kita dah bayar sebagian mengambil masa beberapa tahun lah. Terdahulu beliau memberitahu pemberita selepas persidangan Dewan Undangan Negeri Don Terengganu di Kuala Terengganu. Beliau turut mengakui Terengganu berdepan kedudukan fiskal yang mencabar untuk membangunkan projek baharu.
namun masih berupaya menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dengan mengatur keutamaan dalam berbelanja secara berhemah. Tiga individu berjaya ditahan kerana disyaki menjalankan aktiviti perjudian di sekitar daerah Kulim, Kedah. Ia hasil 5 serbuan yang dilakukan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kulim. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Muhammad Rizwan Saleh dalam kenyataan berkata, salah seorang individu yang ditahan mempunyai 9 rekod kesalahan lampau dan 2 kes berstatuskan individu dikendaki. Jelas beliau, sepanjang tempoh Januari hingga Mac lalu, sebanyak 47 serbuan berjaya dilakukan dengan penahanan 50 individu melibatkan kesalahan di bawah Akta Rumah Judi Terbuka 1953. 50 unit telefon bimbit telah dirampas dan nilai rampasan dianggarkan berjumlah lebih RM11,000. Manakala bagi tempoh suku kedua iaitu April hingga Jun lalu, sebanyak 73 serbuan telah dilakukan melibatkan 117 premis. Seramai 73 individu telah ditahan dengan nilai rampasan dianggarkan berjumlah lebih RM12,000. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, bekalan elektrik di 113 premis yang menjalankan aktiviti perjudian di daerah itu telah dipotong oleh Tenaga Nasional Berhad. Bagi memupuk gaya hidup sihat dan semangat kekeluargaan, Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Don Mata Air mengambil pendekatan menganjurkan program gaya hidup sihat bersama keluarga. Program dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Negeri serta Jabatan Kesihatan Negeri itu berjaya menghimpunkan lebih 300 peserta dari 25 kampung. Satu program yang begitu bagi faedah dan juga begitu baik untuk diteruskan dan kita boleh libatkan lebih ramai orang. Dan hari ini kapasiti kita melebihi 300 orang penglibatan setiap keluarga dalam Dun Matayak. Dan tidak semua cawangan ataupun semua kampung terlibat, tak ada satu kampung yang kita tinggalkan. Juga penglibatan daripada kawan-kawan kita yang kaum Cina. Dalam program ini juga, perkhidmatan pemeriksaan kesihatan bergerak turut disediakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Pasukan Sekolah Tengku Budria STB dan Sekolah Kebangsaan Utan Haji masing-masing muncul juara dalam perlawanan akhir bawah 9 dan 11 tahun Kejohanan Bola Kit 2022 yang berlangsung di Stadium Tuanku Said Putra malam tadi. Bagi saingan bawah 9 tahun, pasukan STB berjaya menewaskan pasukan Sekolah Kebangsaan Oran dengan kemenangan tipis 1-0. Manakala Sekolah Kebangsaan Utan Haji mengungguli kategori bawah 11 tahun dengan jaringan 1-0 selepas berjaya mengatasi cabaran sengit pasukan dari Sekolah Kebangsaan Titi Tinggi. Juara membawa pulang piala pusingan, pingat dan wang tunai RM1,800. Sementara naik juara membawa pulang pingat dan wang tunai RM1,500. Manakala tempat ketiga menerima wang tunai RM1,000 berserta pingat. Penyampaian hadiah disempurnakan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akashah Halil. Kejohanan yang diadakan secara tahunan sejak 2018 itu telah menarik penyertaan 56 pasukan yang mewakili sekolah rendah seluruh negeri Perlis. RM4,012 paket minyak masak bersubsidi bernilai lebih RM10,000 berjaya dirampas di Endau, Mersing menerusi op kontraban 20 Julai lalu. Pemandu lori berusia 28 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata minyak masak bersubsidi berkenaan disembunyikan di dalam stor kedai sebelum diedarkan. Turut dirampas sebuah lori yang digunakan untuk aktiviti pengedaran tersebut. Patutnya minyak masak ini beredar, diserahkan kepada kedai-kedai runcit untuk kegunaan B40 yang bernilai satu paket iaitu 1 kilogram bernilai dengan harga jualan RM2.50. Tapi kedai ini telah mengubah, iaitu dengan menukar minyak paket ini dengan memasukkan ke dalam tong-tong atau dalam botol yang nilainya berharga RM11 lebih.
1 kilogram dijual di pasaran. Jadi ini menunjukkan satu pengkhianatan pada negara. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Kurungan 1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Seorang suri rumah dan rakan lelakinya didakwa di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas tuduhan membunuh suaminya di Taman Daya Johor Bahru 14 Julai lalu. Tertuduh Margaret Law, 36 tahun dan Fam Min Fat, 53 tahun mengangguk faham namun tiada pengakuan direkodkan. Kedua-dua tertuduh didakwa bersama-sama membunuh mangsa Lee Ming Hao, 44 tahun. Pendakwaan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama. Pada prosiding sama, kedua-dua tertuduh mengaku salah atas tuduhan memasukkan dadah berbahaya ke dalam badan mereka 15 dan 16 Julai lalu. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM1,700 atau 6 bulan penjara jika gagal membayar denda dan menjalani pengawasan agensi anti dadah kebangsaan selama 2 tahun. Sebutan semula kes ditetapkan pada 27 September. Seorang pekerja penyelenggara terperangkap dalam pasir jelus sehingga paras pinggang. Kejadian berlaku di Loji Kumbahan, sebuah sekolah berasrama penuh di Bandar Penawar, Kota Tinggi Johor petang semalam. Ketika kejadian, mangsa sedang menyelenggara loji tersebut sebelum berlaku letupan tanah. Mangsa berusia 40 tahun bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan keadaannya dilaporkan stabil. Dan juga sehingga ke hari ini keadaan dalam keadaan baik dan terkawal dan tidak ada lagi kesan-kesan pergerakan tanah di lokasi kejadian. So untuk tugas-tugas yang lain tu pihak Indah Water Consortium akan mengambil langkah-langkah keselamatan bagi mengawal situasi. Status masih lagi dalam peringkat pemantauan lah, dan kita pun serahkan kawasan kejadian pada pihak Indah Water untuk tindakan seterusnya lah. Cuma pergerakan tanah tu kita kena maknanya dia dari masa ke masa kena pantau lah. Punca kejadian masih disiasat. Muhammad Sofi Muhammad dan Syaidatul Nadira Syaharum muncul juara bintang P. Ramlee peringkat negeri Melaka bagi kategori lelaki dan wanita, manakala Yasir Fikri Abu dan Nordiana Nur Aizam Rafizal Shah masing-masing dinobat sebagai naib juara kategori sama. Kemenangan itu melayakkan mereka mewakili Melaka ke pertandingan bintang P. Ramlee peringkat Zon Selatan pada 25 hingga 28 Ogos di Johor. Pada asalnya saya memang tak menjangka lah sebab semua peserta memang bagus kan. Tapi saya berasa bersyukurlah dan sangat gembira lah dapat mewakili Melaka ke Zon Selatan. Rancangan tahun ni insyaAllah saya akan pilihkan lagu siap-siap, kalau boleh standby hari-hari, kena praktis kan, untuk tanggungjawab yang sebesar ni kan. Sebab kalau kita pergi ke Semenanjung, kita dah ada tanggungjawab sebenarnya. So insyaAllah saya akan cuba yang terbaik. Takut yang ni happy lah menang kan. Tak sangka sebenarnya. Sebab ramai saingan. Memang semua hebat-hebat. Tak sangka. Tapi syukur Alhamdulillah rezeki kat saya. Alhamdulillah. Kita akan cuba lagi buat yang terbaik. Praktis secukupnya untuk bagi yang terbaik dekat Zon Selatan nanti insya-Allah. Melaka bakal mempunyai kompleks rawatan ibu dan anak KRIBA menjelang 2030. Exco Kesihatan dan Anti Dadah Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata KRIBA ini dapat membantu mengurangkan kesesakan Hospital Melaka dengan menempatkan 476 katil yang dikhaskan untuk menempatkan golongan wanita dan kanak-kanak. Setakat ini ia telah mendapat kelulusan daripada Kerajaan Pusat dan pembinaan dijangka bermula 2025 di kawasan Kolej Jururawat Melaka. Dan kita jangkakan insyaAllah KRIBA ini akan bermula daripada tahun 2025 selewat-lewatnya. Dan insyaAllah dijangka siap dan boleh beroperasi sepenuhnya adalah pada tahun 2030. Dan apabila KRIBA ini berjaya dilaksanakan beroperasi, maka Hospital Besar Melaka akan mempunyai sebanyak sejumlah katil 476 katil yang akan dihaskan untuk menempatkan pesakit dari golongan wanita dan kanak-kanak.
Beliau berkata demikian selepas persidangan ketiga penggal pertama Dewan Undangan Negeri Don Melaka yang ke-15 di Seri Negeri Air Keroh. Menaikkan kadar rancangan makanan tambahan RMT kepada RM4 dan RM5 bagi murid sekolah rendah di seluruh negara. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, Dato' Dr. Mohammad Razi Jidin, perkara itu sedang dalam perbincangan dengan Kementerian Kewangan Malaysia MOF untuk dipertimbangkan dan dibentang dalam Belanjawan 2023. Perkara ini juga kita akan bincang untuk disiapkan kertas untuk dibawa ke Kabinet berkaitan dengan hal ini. Jadi kita perlu ingat bahawa setiap perkara ini memerlukan sedikit masa kerana ianya melibatkan implikasi yang besar. Perkara ini pun kita telah sedang dan akan terus bincang dengan Kementerian Kewangan bagi memastikan kita mengambil kira semua aspek sebelum sebarang pertimbangan dibuat. Penelitian secara mendalam juga perlu dibuat sama ada kenaikan kos untuk RMT boleh dilaksanakan atau sebaliknya. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan program eksplorasi alam lestari di Kuala Lumpur. Program rintis hasil kerjasama FGV Holding Berhad FGV dengan Yayasan Didik Negara YDN dan KPM itu bermatlamat memberi pendahan awal mengenai pemeliharaan hidupan liar dalam kalangan kanak-kanak. Sementara itu, mengulas mengenai isu kuartus guru terbiar, Dato' Dr. Mohammad Razi memberitahu pihaknya sedang mengkaji penyelesaian terbaik dalam menangani perkara tersebut. Katanya penelitian yang inklusif sedang dilakukan kerana setiap kuartus berhadapan dengan isu berbeza. Ada kuartus-kuartus yang dibina di kawasan yang tidak ada permintaan. Dia ada dua konteks. Satu, keadaan di mana kuartus-kuartus dibina di kawasan yang memang permintaannya tinggi. Jadi bila kosongnya masuk, bila kosongnya ada orang masuk, bila kosongnya ada orang masuk. Namun begitu ada kuartus dibina di kawasan yang tidak ada permintaan. Khususnya apabila kos untuk duduk di luar sana itu lebih murah daripada kos duduk di kuartus. Jadi kuartus-kuartus itu satu faktor. Ada kuartus yang dibina juga kadang-kadang lokasi yang tidak sesuai. Produk kosmetik dan ubat-ubatan yang mengandungi bahan berbahaya kepada kesihatan pengguna akan ditarik balik dari pasaran dalam tempoh 24 jam. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali memaklumkan bagi produk yang mendatangkan risiko kecil atau produk yang tidak mencapai standard kualiti yang ditetapkan, ia perlu ditarik balik dari pasaran dalam tempoh 72 jam. Dalam masa sama, Kementerian Kesihatan telah menyerbu 443 premis perniagaan produk kosmetik tidak bermotifikasi. Ini melibatkan nilai rampasan lebih RM4.3 juta berdasarkan 86 aduan yang diterima sejak 2021 sehingga Jun lepas. Dalam tempoh sama, 1,775 iklan kosmetik telah dipantau dengan 283 daripadanya diberi amaran. Manakala 104 lagi telah dibatalkan status notifikasinya. Selain itu, pihak KKM juga sentiasa menjalankan tindakan pemeriksaan dan operasi serbuan secara berterusan ke atas premis dan penjual termasuk di media sosial untuk mengekang penjualan ini. Syarikat yang tidak mengikut undang-undang akan disiasat dan akan didakwa di mahkamah di bawah Akta Jualan Dadah 1992. Menjelang Sukan Para ASEAN APG ke-11 di Solo, Indonesia yang akan bermula 30 Julai ini, jago lompat jauh kebangsaan Dato' Abdul Latif Romli kini bersedia memberi komitmen 100% bagi mengejar pingat emas buat negara. Ujarnya, ia penampilan kali keempat buatnya di peringkat antarabangsa selepas pulih daripada kecederaan yang dialami ketika beraksi di Sukan Paralimpik di Jepun tahun lepas. Training tahun ni tak ada lagi best sebab saya pun baru recovery saya punya injury. Dan sekarang 100% dah pulih saya punya recovery dan saya boleh lompat dah macam biasa lah. Semua saya punya tahun ni sebenarnya season best 748. Tambah pemenang pingat emas Rio 2016 dan Tokyo 2020 itu, beliau akan mempersiapkan diri untuk berdepan pencabar lain dengan azam memberikan lompatan terbaik.
Berita Wilayah edisi 25 Julai berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.